وأصبح الوالدان ليس هما المؤثران الوحيدان في حياة أولادهما. Bukan sehingga mana pada zaman ini, zaman yang mana anak-anak bukan lagi ibu dan ayahnya sahaja yang memberi kesan di dalam hidupnya sahaja, tetapi ada yang lain juga memberi kesan. فلا أصبح مؤثرين من جملة مؤثرات عديدة. Bahkan diberikan ataupun anak-anak itu mendapatkan kesan daripada jalan yang pelbagai. البيت مؤثر والمدرسة مؤثرة والشارع مؤثر والإعلام مؤثر والأصدقاء مؤثرون والسوشيال ميديا أيضا مؤثرة. Di rumah memberi kesan, di madrasah memberi kesan, di sekolah, di jalanan memberi kesan, para teman memberi kesan, dan sosial media juga memberikan kesan yang besar kepada mereka. ولكن لما كان الإنسان المسلم متعلقا بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنه يأخذ بالأسباب ويرجو من الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب أن يرتب على فعله ولو قل أعظم الآثار. Tapi bila mana seorang muslim tersebut berpegang dan mengikat kuat di dalam hatinya bahawa tidak ada yang memberikan kesan, tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka keterikatan tersebut menjadi kuat walaupun sedikit yang dihadirkan perasaan tadi. والرجل الصالح يحفظه الله سبحانه وتعالى في أولاده ولو كان هؤلاء الأولاد بعد أجيال عديدة متعاقبة. Orang yang saleh itu akan dijaga keluarganya dan keturunannya walaupun telah berlalu beberapa generasi. فبركة الأب المباشر أو الأب الأعلى تظل سارية باقية ممتدة إلى جيل بعد جيل. Dan kesan ayah yang saleh tersebut, yang merupakan ayah yang mubashir, yaitu yang pertama itu, akan memberi kesan kepada generasi yang seterusnya daripada generasi ke generasi. ولعلنا ونحن نقرأ في سورة الكهف في قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عندما قابل العبد الصالح سيدنا الخضر عليه السلام. Dan mungkin kita pernah membaca dan mendengar kisah yang berlaku di antara Nabi Allah Musa alaihi salam, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam, على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فنبينا مقدم دائما. أي نعم. مقدم في القلب ومقدم في الذكر. Nah, dan ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, dan Nabi kita didahulukan pada sebutan tersebut, yang mana kisah beliau bertemu dengan Sayyiduna Khadir, Nabi Allah Khadir alaihi salam. ومر سيدنا موسى مع العبد الصالح بقصص عجيبة غريبة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لو صبر أخي موسى لرأينا العجب أو نحو ذلك. Dan berlalu peristiwa tersebut di antara beliau, yakni Sayyidina Musa alaihi salam dengan Sayyidina Khadir alaihi salam, sehingga baginda dengan peristiwa yang ajaib, sehingga disebutkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalaulah saudara kami Nabi Allah Musa alaihi salam bersabar sebentar dengan perjalanannya dengan Nabi Allah Khadir, pastilah kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. فلما دخل القرية التي بخل أهلها باستضافتهم وإطعامهم فوجد فيها جدارا يكاد أن ينهدم فذهب الخضر
ليرمم هذا الجدار ويقيمه ويصلحه. Bila mana mereka masuk ke dalam satu kampung dan mereka meminta untuk dijadikan diri mereka sebagai tetamu, dijamu makan dan diberi minum, dan mereka ditolak, tidak diberi makan dan diberi minum. Lalu Sayyidina Qadir alaihi salam pada ketika tersebut melihat ada satu dinding yang hampir runtuh. Lalu beliau memperbaiki dan mengislahkan dinding tersebut. رجعه سيدنا موسى وقال له كيف تفعل ذلك مع أناس أبوا أن يضيفونا، مع أناس بخلوا علينا بواجب الضيافة، لماذا نقابل إساءتهم بهذا الإحسان الذي حتى هم لم يطلبوه منا. Dan kata Sayyidina Musa alaihi salam kepada Nabi Allah Khadir, kenapa diberi perhatian terhadap dinding tersebut ke satu kampung yang mereka tidak memberi perhatian kepada kita, tidak menjadikan kita sebagai tetamu, tidak memberi makan dan minum kepada kita. Abaikan saja, tidak perlu diberikan perhatian kepada mereka. فأجابه العبد الصالح وأطلعه على السر، وهذا السر أن هذا الجدار كان لغلامين يتيمين في هذه المدينة، وكان تحت هذا الجدار كنز لهما مخبأ. Lalu dikhabarkan rahsianya oleh Sayyidina Khadir alaihi salam terhadap apa yang dilakukan oleh beliau kepada Sayyidina Musa alaihi salam, bahawa dinding yang didirikan oleh beliau itu adalah milik dua orang anak muda yang mana yatim, yang kedua-duanya yatim, yang mana di bawah dinding tersebut terdapat perbendaharaan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada mereka. Wa anna hadzal jidar law inhadam law taraknahu fanhadam لتكالب أهل المدينة البخلاء هذا على نهب الكنز الذي سيظهر بانهدام الجدار. Kalaulah tidak didirikan dinding tersebut dengan baik dan dinding tadi runtuh, maka ahli Madinah, negeri tersebut yang kedekut tadi ini, akan menemui perbendaharaan tersebut, lalu mereka akan berebut mengambil harta yang terdapat di bawah dinding itu. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلني أصلح هذا الجدار بحيث يظل قائما مواريا للكنز حتى يكبر هذان الغلامان ويستطيعا أن يستخرجا ذلك الكنز. Dan saya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan memperbaiki dinding tersebut, bagi menjaga perbendaharaan yang berada di bawah dinding itu. Tujuannya adalah untuk ketika kanak-kanak yang dua orang tersebut membesar, mereka akan dapat mengambil semula perbendaharaan tersebut. Masir alladhi bihi kana Allah Subhanahu wa taala معتنيا بهذين الغلامين بحيث يرسل لهما نبيين كريمين ليقيم الجدار الذي تحته الكنز. Apakah rahsia yang menyebabkan Allah memberikan perhatian kepada dua anak muda tersebut, anak kecil itu, sehingga Allah mengutuskan dua orang Nabi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dinding yang dimiliki mereka. السر قد صرح به الخضر لسيدنا موسى عندما قال له وكان أبوهما صالح. Dan rahsianya telah dijelaskan oleh Sayyidina Khadir alaihi salam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghikayatkan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Khadir, yang dikatakan oleh Sayyidina Khadir kerana ayah mereka berdua adalah orang yang saleh. فحفظ الله الأولاد بصلاح الآباء. Maka Allah menjaga anak-anak tersebut dengan salehnya dan kebaikan ayahnya.
والعجب أن أهل التفسير يذكرون أن أباهم لم يكن أبا مباشرا لهم بل كان جدا سابعا. Dan ajaibnya para mufassirin mengatakan bahawa ayah yang mana memberikan ataupun memberi kesan dengan kebaikannya tersebut bukanlah abal mubashir yang terus merupakan ayah kepada anak-anak tersebut, tetapi merupakan datuk yang ketujuh yang merupakan yang saleh tadi. فسرت بركة هذا الجد البعيد الذي ربما يبعد عن هؤلاء الأحفاد ب500 عام مثلا. يعني لو قلنا إن متوسط عمر الإنسان والأمم السابقة كانت أعمارهم أطول، لو قلنا إن الواحد منهم كان عمره 100 عام، يعني هذا الجد السابع يكون على بعد 700 عام من هذا الجد. فسرت بركته وظلت باقية نافذة إلى أن طالت هؤلاء الأحفاد البعيدين. Dan kalaulah dikira dengan umur, kemungkinan di antara anak-anak tersebut dengan datuknya yang ketujuh tadi, maka kemungkinan umur dan perbezaan di antara mereka itu mungkin 500 tahun dan lebih. Dan umur umat Nabi yang terdahulu seperti umat Nabi Musa alaihissalam, mereka umurnya panjang. Kalaulah ditakdirkan setiap keturunan mereka tadi 100 tahun, maka di antara mereka dengan datuk mereka yang ketujuh tadi kemungkinan 700 tahun yang telah berlalu, tetapi kesannya masih lagi didapati oleh anak-anak cucunya. Fal-istiqamatu was-salah min asbabi استقامة الأولاد وحفظهم كما أن الحرص على إطعامهم الحلال يجعلهم نافرين عن المعصية بعيدين عما يغضب الله منجذبين إلى ما يرضي الله. Dan seperti mana maksudnya di sini disebutkan bahawa kebaikan dan salehnya ayah-ayah dan ibu tersebut menyebabkan anak-anak tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana makanan yang halal akan menyebabkan anak-anak juga akan dijaga daripada melakukan maksiat, menyebabkan mereka akan bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah dan mendapatkan mereka dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.